Pertamanya ahli wasahlan bincang kita Al-Fadhil Ustaz ke Masjid Jami' Suatu ke bawah. InsyaAllah malam ini seperti yang kita semua maklum akan ada beliau perdana ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah tanpa meninggalkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. InsyaAllah sama-sama kita menjaga adab dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa salamun 'ala ma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Sadaqallahul azim. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis yang saya hormati, seluruh kepimpinan masjid yang dimuliakan Tuan Imam, para asatidzah, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi biiznillah adalah ayat yang ke-15 daripada surah Maryam alaihas salam. Ada poin besar yang Allah sampaikan kepada kita melalui ayat yang ke-15 daripada surah Maryam. Walaupun ayat 15 surah Maryam itu menceritakan kisah
seorang nabi dan seorang rasul, namanya Yahya alaihi salam. Walaupun ayat tu cerita tentang Nabi Yahya, tapi ada benda besar yang Allah tinggalkan di situ untuk menjadi ibrah bagi diri kita. Sebelum saya mengupas ayat 15 itu, maka apabila Nabi Yahya alaihi salam, kita tak boleh meninggalkan ayahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Apatah lagi di awal-awal surah Maryam yang dimulakan dengan kaf, ha, ya, ain, sad. 5 huruf muqatta' yang dipotong-potong. Itulah mukjizat Al-Quran. Selepas daripada ayat tu, tengok ayat nombor 2. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah terus cerita. Allah kata, ceritakan, bacakan wahai Muhammad tentang kisah hamba-Ku yang telah Aku beri rahmat, iaitulah Zakaria. Lalu Allah cerita selepas itu beberapa ayat. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Apa cerita dia? Sebelum kita tengok Nabi Yahya, apa cerita Nabi Zakaria? Allah sebut di awal surah Maryam. Allah kata dia mengadu pada Aku. Dia menyeru Aku. Dia berdoa kepada Aku nidaan khafiyah, dengan nida. Nida makna seruan, nidaan, satu seruan. Khafiyah, khusyuk, tawadhu', doanya tenang, doanya tidak gopoh. Khafiyah. Apa dia minta? Sebelum dia minta, ini adab berdoa. Tengok ya, adab berdoa. Tengok Allah aja. Sebelum Nabi Zakaria minta pada Allah, Allah kata apa? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Sebelum dia minta dengan Allah, dia mengadu dulu perihal. Itu adab. Katalah kita minta dengan Allah bagian, kita mengadu dulu, cerita dulu masalah kita pada Allah. Tu adab. Jangan main terus minta aja, walaupun kalau kita tak cerita, Allah Maha mengetahui, Dia tahu kita. Dia zat yang mencipta kita. Hamba dengan Tuhan dia. Dia aja pertama Nabi Zakaria kata, Inni wahanal 'azmu minni.
Ya Allah, telah lemah tulang belulangku. Makna nak tunjuk dia sudah terlalu tua. Dia mengadu dekat Allah, aku dah tua ya Allah, lemah dah tulang belulang aku, tak larat dah ya Allah, letih. Lepas tu dia kata lagi, washta'ala ar-ra'su syaiba, ya Allah, telah menyala uban di kepala aku. Makna gambaran aku sudah terlalu tua ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tak pernah putus ya Allah berdoa kepadamu, memohon kepadamu, walaupun aku begini keadaan, sudah terlalu tua dan hampir kepada kematian. Lepas itu dia mengadu lagi, inni khiftul, aku jadi takut, min warai, di belakang aku nanti tak ada pengganti, mawali, tak ada nanti orang yang nak ganti aku. Wa inni khiftul mawaliya min warai, maknanya tak ada orang nak ganti, anak pun tak ada, tak ada orang nak ganti. Nanti bila aku mati, risalah aku siapa nak bawa? Dia mengadu dengan Allah. Dan termasuk dia mengadu apa dia? Wa kanatim maraati aqira, ya Allah, aku mandul. Dia mengadu. Isteri Nabi Zakaria mandul. Tapi itulah sifat seorang hamba. Bila kita minta sesuatu dengan Allah, kita mesti mengadu dulu masalah kita. Nak minta bagi anak baik, mengadu perangai anak dulu. Itu keadaan dia, itu adab yang diajar. Jangan minta terus. Sebab apa? Kata ulama, sebab Allah cukup suka dengar kita mengadu tu. Allah syok. Begitu. Allah seronok dengar kita tadah tangan, jatuh air mata, menangis. Last baru kita punch it doa kita, baru kita minta. Tu adab dengan Allah. Lepas tu baru dia minta, wahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya Allah, bagilah aku anak yang akan mewarisi keluarga Yaqub, yakni Bani Israel, yang akan menyambung risalahku ini. Baik, itu muqaddimah awal. Kelahiran Nabi Yahya, lepas tu Allah sebut, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kata Allah, wahai Zakaria, aku beri engkau, kami beri engkau khabar gembira dengan seorang baby, seorang anak, seorang budak, ismuhu Yahya, nama dia Yahya. Lalu Allah sebut, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah kata nama Yahya ni sebelum tu tak ada. Tak ada orang nama Yahya. Kata tu Nabi Zakaria, dia bini belum mengandung lagi. Isteri dia belum mengandung lagi. Tapi Allah siap bagi tahu dah nama anak Yahya.
Tu hebat nabi-nabi, rasul-rasul. Bini tak mengandung lagi, belum lagi, tapi Allah bagi tahu dah, anak tu nama dia Yahya. Kita dah tak boh nama lagi, tunggu bini kita muntah-muntah kan, bertukar hormon dia, pening lah, apalah. Lepas tu tak datang kitaran darah bulanan dia, kita mula syok. Lepas tu bawa pergi klinik, cek urin positif. Ni bukan COVID kan? Positif COVID nyaya, positif urin okey. Positif urin beranak lah. Kalau positif metafetamin, itu ganja syabu nak mampu tu kan, bawah pengaruh syabu pilanggak orang sampai mati. Tuan tengok kan di Johor, video tu kita tengok. Allah punya dahsyat. Sampai orang tanya, dia jawab, bila masa aku bawa kereta? Dia bawa kereta pun dia tak ingat. Allah, dahsyat sungguh penangan. Positif urine test untuk pregnancy, alhamdulillah. Swab test positif, na'udzubillah. Silap-silap, innalillah. Tu yang kita takut. Minta berlindung dengan Allah. Allah takut sungguh. Jadi kawan dah COVID ni merebak siang malam, na'udzubillah. Hari ni 500 lebih kes. Doa dekat Allah, moga Allah angkat, amin ya rabbal alamin. Belum lagi Allah cerita bini dia nak mengandung. Jadi kita tengok ayat bini dia mengandung. Allah sebut dah siap nama anak dia Yahya. Oh, seronok Nabi Zakaria. Tanya Allah, qala rabbi ja'alli ayah. Apa tanda bini aku mengandung? Baru tanya. Apa tanda isteri aku mengandung? Nama bagi dah. Kita dah mengandung, baru mengandung first punya beberapa minggu yang awal pun, first week of pregnancy pun kita tak ready lagi. Takut gugur lah, apalah. Bila dah masuk 4, 5, 6 bulan, baru kita berangan boh nama. Nama pula Melayu ni, nama punya panjang. Lepas tu panggil belah hujung ke. Tu perangai Melayu. Boh nama macam rel kereta api tu, punya panjang. Cikgu menik penin, jabat pendaftaran lagi penin. Nak bubuh nama. Kerat nama pak sikit, kerat nama mak sikit, kerat nama Tok Wan sikit, cantum separuh rel kereta api nama dia. Punya pening. Pengambil ujung panggil mat ya. Mat, ujung tu mat. Nama berjela panjang. Tuan-tuan, kita bila dah mengandung 4-5 bulan baru boh nama. Nabi Zakaria dah tak mengandung lagi, dah boh nama dah Yahya. Itu Rasul. Tanya Allah, Rabbi ja'alli ayah. Wahai Allah, apa tanda bini saya mengandung? Exciting. Nabi Zakaria jadi teruja. Apa tanda isteri saya mengandung? Allah jawab, qala ayatuka alla tukalliman nas salasati ayyam illa ramzah. Allah, ni kata Rasul. Ujian mereka hebat. Apa dia? Allah kata, wahai Zakaria, tanda bini engkau mengandung, kalau kita uek, muntah, bau badan kita busuk, sebelum ni bau kita wangi, ni bau dah jadi busuk, muntah, tu tanda bini mengandung. Nabi Zakaria, tanda bini dia mengandung, tanda tu bukan ke bini dia, tapi ke dia.
Tanda pula kita tak sanggup pikul. Apa dia? Alla tukalliman nas salasati ayamin illa ramza. Dalam Ali Imran ada, dalam Maryam pun ada. Apa tanda dia? Bahawa engkau tidak boleh bercakap dengan manusia selama 3 hari. Tu dia punya tanda, tuan-tuan. 3 hari tak boleh bercakap, bisu. 3 hari Nabi Zakaria. Kenapa? Sebab dia Rasul, ujian biasa ya. Cuma kalau kena kat kita orang awam, bini mengandung, Allah bagi 3 hari tak boleh cakap. Dia bunuh diri, orang cari pasal. Tak boleh bercakap. Jenis pula kaki menyembang kedai kopi. Tambahlah isu cukup banyak mau sembang, cukup syok punya kan. Politik semua habis depa sembang dengan Covid, dengan istana negara habis dia sangkut. Tiba-tiba 3 hari tak boleh cakap. Tanda bini hang mengandung. Macam tuan sanggup ah? Tuan jawab dengan jujur. Tuan sanggup ah? 3 hari tak boleh cakap. Bisu mulut. Illa ramza, kecuali bahasa isyarat, kata Allah. Hang wahai Zakaria, kata Allah, hamba aku Zakaria, tanda bini engkau mengandung, engkau tak boleh bercakap. Illa ramza. Ramza makna bahasa isyarat. Kan bila Perdana Menteri dia buat press conference tentang Covid, tuan-tuan tengok hak kecil kat bawah Cina perempuan tu, bahasa isyarat. Kita tengok hak tu lagi syok pada tengok muka PM kita. Kita tengok hak bawah tu, kita dengar lah apa Tok Abah nak sebut, tapi hak bawah tu kita syok tengok. Kita tak tumpu sangat muka PM, kita tumpu hak bawah tu. Bila sebut Covid kan, dia buat lagu tu tanduk, mampus. Lepas tu dia tepuk-tepuk jari. 2 orang dah sihat, lepas tu dia buat lagu tu. Kita tengok tu syok. Bantuan prihatin lah, apa adalah dia buat macam-macam. Muka kesian, adalah dia pandai lah bahasa isyarat tu. Orang yang bisu ke pekak dia tengok tu dia faham lah. Kita hak tak bisu pekak pun tengok pun syok. Kalau umum aja dekat pilihan raya apa dia buat tanduk. Itu pengundian tu. Haru tuan-tuan. Muslimin dan muslimah, Allah Ta'ala dia buat kat Nabi Zakaria, engkau tidak boleh bercakap 3 hari. Tu tanda bini engkau mengandung. Allah kata ujian. Allah tak bagi kat kita sebab kita tak tahan ujian Allah. Walaupun kita redha, tapi kadang-kadang mengeluh juga. Nabi steady 3 hari tak boleh cakap, bisu. Allah tu kata hebat. Akhirnya lahirlah Nabi Yahya. Baik, tengok balik tajuk kita malam ni. Ada poin besar pada ayat 15 surah Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ulama dia bahas ayat ni, walaupun ayat ni cerita Nabi Yahya, wassalamun alaihi, salam atas dia, kata Allah. Wassalamun, salam selamat sejahtera, alaihi, hi dhamir ganti nama dia. Siapa dia tu? Nabi Yahya. Allah kata salam sejahtera, selamat sejahtera ke atas dia pada hari. Tengok ayat tu, yauma.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut 3 tarikh. Mari kita belajar malam ni 3 tarikh Allah sebut dalam Quran. 3 tarikh, 3 waktu, 3 saat, 3 keadaan yang Allah minta, kata ulama, kita fikir dan kita renung. Walaupun ayat 15 surah Maryam itu kisah Nabi Yahya, tetapi dalam tu ada 3 tarikh penting, 3 waktu penting yang ulama bahas. Allah suruh kita fikir 3 benda ni. Pertama, Allah sebut yauma wulida, salam sejahtera, selamat sejahtera pada hari yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Ulama tafsir bahas itulah tarikh pertama yang saya tuan-tuan muslimat kena kenang, iaitu hari kita dilahirkan Allah. Oh, kenang ustaz, sambut birthday, happy birthday, menyanyi sakan, lampu duk ada, lilin 60 batang, awak blackout ke boh lilin, lepas tu tiup tak ketahuan, buat apa? Oh, tak ada lampu boleh boh lilin. Nak potong kek sudahlah, main nak terbakar kek tu pasal apa? Bayang sambut birthday pak umur 80 batang lilin, mampu orang tua tu. tu bukan budaya Islam. Tanggai gigi lah, gigi palsu jatuh baru 30 batang. Hak 50 lagi pakai panggil bomba, jawab dia. Ngarut betul. Takat nak beli kek potong sudah hambur lilin mengarut semua tu. Bukan budaya Islam hak tu. Tuan-tuan, kita kata ingatlah ustaz, tarikh lahir ingat, awak tak ingat. Bukan itu yang kita kena fikir. Tetapi hari kita dilahirkan yang dibahaskan oleh para ulama, itulah hari saat engkau keluar ke dunia dan engkau sanggup memikul amanah Allah. Sebab itu ada ulama sebut baby-baby yang mati dalam perut ni, ada ulama kata mereka tak sanggup pikul amanah, roh tak mau, mati. Kita ni bila keluar, roh kita sanggup nak pikul amanah, tu yang keluar tu. Kita nak pingat hari jadi birthday tu, selamat panjang umur kurang. Sebab kita jarang lah kalau birthday kawan-kawan adik-beradik kita WhatsApp kan, diucapkan selamat kurang umur. Cuba buat tengok, dia maki gitu lah. Memang kurang lah, panjang apa kejadah, kurang. Modal makin kurang. Tak lama dah kita wish lalu macam tu lah. Cuma Islam aja kalau umur tu panjang dalam ketaatan, okey, alhamdulillah, boleh. Kalau panjang umur buat semak baik mati dah senang. Buat menyusah orang buat semak orang nengok baik mati dengan jahat. Sampai Nabi kata nak tahu dia jahat tak jahat, orang lain tak aman dengan kejahatan dia. Mulut dia, lidah dia, perbuatan dia, orang jadi tak tenteram, orang jadi tak aman. Nabi kata tu orang tak elok. Na'udzubillahi min zalik. Ingat hari kita lahir, hari kita menerima amanah. Amanah jaga diri sendiri. Dah menikah, amanah jaga isteri. Dibagi anak, amanah mendidik anak-anak. Hak ketua amanah pada anak buah dia.
hak ketua negara amanah pada rakyat dia. Allah ni bukan benda mudah. Sebab tu bukan boleh gila, bukan boleh nak pi berebut, nak ambil amanah ni, bukan dia. Ia suatu beban. Sehingga Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Nabi, tuan-tuan, Abu Zar, kalau dalam senarai masuk Islam, Abu Zar ni top 10. Abu Zar ialah ulama di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat dia ulama, hebat dia. Dia pernah minta jawatan dengan Rasulullah, nak jadi gubernur, nak jadi satu ketua lah. Tengok ada iklan, dia minta ke Nabi, Nabi tak bagi. Nabi kata, nanti hang menyesai wahai Abu Zar, kerana kepimpinan itu amanah. Nanti hang menyesal di akhirat. Bukan boleh seronok-seronok, tuan-tuan. Oi, kita tara jadi suami ni pun letih dah. Nak menjaga anak isteri penat, letih kita. Tambah kalau duduk di atas jaga rakyat, lagi penat, letih, nak kena jawab dengan Allah. Bukan dia seronok-seronok, bukan nak kebanggaan, bukan nak all the privilege, semua kemudahan itu ini, bukan. Tetapi amanah yang kita kena tanggung. Tara Abu Zar doa mustajab, ulama di kalangan sahabat pun Nabi tak bagi, tambah kita. Muslimin dan muslimat. Azan lah, masuk azan lah. Okey, alright. Muslimin dan muslimat, ingat yauma wulida, hari kita lahir. Walaupun ayat itu pada Nabi Yahya, cerita Nabi Yahya, tapi ulama istimbat hukum, kenanglah hari kamu dilahirkan, hari kamu menerima amanah menjadi khalifah, duduk di atas planet nama dia bumi. Allah kirim Nabi Rasul, Allah kirim Quran, hang ikut selamat, hang tolak neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, Allah sebut dalam ayat yang sama, wa yauma yamut, pada hari dia dimatikan. Ingat tarikh dan saat kedua yang pasti akan datang, hari kita akan mati. Mata-mata. Saya masih ingat waktu belajar Arab dulu, tok guru Arab kita dia bergurau dengan kita. Mata-mata, kita kata polis. Dah mata-mata kan? Mata-mata. Saya ingat lagi guru saya rahimallah, Syekh Badaruddin, bukan bekas mufti tu, nama yang sama. Mata-mata, dia tanya kita, kita pun confident, polis. Dia gelak itu. Boleh Zat? Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha أشهد illallah. أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasul. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasul. حي على الصلاة La hawla. حي على الصلاة La hawla wa la quwwata illa حي billah. على الصلاة La hawla wa la quwwata illa billah. حي على Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin dan muslimat, bila ditanya mata-mata, confident aja kami jawab polis. Mata-mata jawab dia wallahu a'lam. Mata-mata makna bila kamu nak mati tu mata-mata mati bila wallahu a'lam, tapi pasti akan mati. Maka tarikh yang kedua ini, saat yang kedua ini adalah saat dan waktu yang kita jangan alpa dan lalai. Tu yang Allah sebut innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayat 30 Az-Zumar. Kata Allah, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Allah beritahu innaka, sesungguhnya engkau mayyitun, akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati, kata Allah. Kita akan mati. Kita yang boleh ada dalam masjid ni sebab masa kita belum sampai. Itu jawapan dia. Yang ada sebelah belakang kanan kita sebab masa mereka dah sampai. Nanti bila sampai masa, kita pun serupa mereka lah. So Allah kata ingat tarikh nombor 2 ni. Wa yauma yamut,
hari mati. Tuan-tuan muslimin muslimat, Hamka menyebut dalam kitabnya Tasawuf Moden, Hamka kata, apalah yang kamu takut dengan mati? Oh, dia sembang boleh, dia ulama besar. Hamka kata mati ni, kata Hamka macam bawa kereta. Kita bawa kereta sampai destinasi, mati enjin kereta, kita pun keluar kereta, tinggal kereta. Itulah mati. Amboi, sedap dia cakap. Tak apalah dia ulama kabir, kena penjara puluh tahun. Dalam penjara tulis tafsir Al-Azhar. Hamka menyiapkan tafsir Al-Azhar ketika dalam kurungan penjara. Main-main ke? Bolehlah dia cakap macam tu, macam naik kereta ya, lepas tu berhenti kita keluar. Keluar tu roh keluar daripada badan. Itulah mati dia kata. Amboi. Kita hak merokok tak berhenti ni. Mau fikir mati risau tuan-tuan. Oi. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. 19 surah Qaf. Allah kata akan datang, telah datang, ja'at sakratul maut. Benda yang kita takkan dapat elak, muqaddimah kepada al-maut ialah sakratul maut. Limah sukara, mabuk. Sakrah, mabuk. Mabuk mati. Melayu kata nazak. Tak, Melayu dia hentam nazak. Bukan nazak, nazak ain, bukan kaf, bukan hamzah. Nazak, nazak makna cabut. Roh nak dicabut. Melayu nazak, nazak. Tuan-tuan, bila kita sebut sakratul maut tu benda yang Allah kata akan datang dan dia adalah hak, dia adalah benda benar, maknanya saya tuan-tuan muslimat, sebelum roh keluar kita akan lalu proses itu, mabuk mati, sakratul maut. Roh nak keluar, tengah duk sakit. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu digelar singa padang pasir. Kalau Sayyidina Hamzah Asadallah, singa Allah, itu Sayyidina Hamzah pakcik Nabi, dia digelar Asadallah, Asadun, singa. Singa garang lagu mana? Tengok dalam National Geographic, singa, tengok singa jantan dengan singa betina. Hak pergi ligan buru tu singa betina, singa jantan merokok bawah pokok, melengkak terkangkang kaki tu. Saat lagi singa betina bawa makanan, dia rimbat tu. Singa jantan ni dia makan tu. Lepas makan lagi tidur, terkangkang kaki tu. Orang beli seluar pun tak mau pakai. Terkangkang 4 kaki tu singa jantan tu. Habis tu tak ada kerja, bangkit cari singa betina, pancut dulu celah-celah pokok, tanda kawasan Abang Long punya, jangan masuk. Tu dia nak mengawan tu. Lepas tu cari dapat, tidur pula bawah pokok. Itulah singa jantan. Tu jangan jadi singa jantan tu, jadi orang jantan tunggu.
Tuan-tuan, singa ni garang nak mampus. Tu kata singa. Amru bin Al-As digelar dalam sirah singa padang pasir. Punya hebat dia dalam berperang, taktik, strategi. Walaupun dia masuk Islam lewat, dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah selepas Hudaibiyah, hari yang sama dengan Khalid ibni Walid. Tahun 7 Hijrah lewat. Setelah Makkah dah tak ada orang dah, semua pakat ikut Nabi. Lalu Khalid dengan Amru duk menyembang, kata kita ni jadi apa ni? Makkah dah tak ada siapa dah, tinggal orang tua-tua. Tua-tua. Hak jenis gigi tak ada. Tapi duk exercise pinggang lagi. Mereka panggil dangdut tu exercise pinggang. Tu kata ada satu tempat tuan dekat Kuala Ketil. Ada hikmah juga Covid ni. Tiap kali saya balik kuliah bulanan daripada Baling, hari Sabtu minggu pertama kuliah bulanan saya di Baling, balik tu lalu Kuala Ketil, dia ada satu kedai kopi belah kanan. Celah cengah-cengah hutan tu. Ho, kereta beratuk. Dangdut. Tepi jalan betul. Main road nak pergi Sungai Petani tu. Lampu ni dia merah coklat. Ui, kita tengok pun kita tergedik-gedik ke? Dangdut dekat pentas tu. Ya Allah, saya ingat umur pakcik ah. Pakcik lagu pula dangdut punya lagu. Tuan, dangdut. Dia punya kepak pinggang tu aku tunjuk pun malu, hampa suruh tengok, suruh minta ah. Buat malu ah. Bila kena Covid katuk terus padan muka. Aku kata ada hikmah lah. Lalu tak ada dah, sunyi, anak mampu 1 meter punya social distance. Hang dangdut tengok. Satu kedai dengan satu kampung kena. Kita tengok tu malu betul ya. Orang tua-tua. Yang perempuan pula muda-muda. Kira kata bini layan tak apa Ustaz. Lepas tu kena pergi tang ni. Tu jawapannya. Wajaknya orang tua. Tu kata ada hikmah tu. Terus berhenti tak ada dah. Hari tu saya lalu kan. Saya tengok kedai tu. Macam nak runtuh dah. Tak ada orang dah. Wah, dia padan muka. Kalau mereka buat juga waktu Covid ni, kita pelepas satu guni kuman Covid tu. Biar dia tahu. Kita pelepas virus Covid tu, biar dia kena semua. Karut betul lah. Amru bin Al-As dengan Khalid ibni Walid. Dia duduk menyembang di Makkah, kata kita nak jadi apa ni. Tinggal orang tua-tua tak ada gigi dah. Orang muda semua dah ikut Muhammad. Jomlah kita masuk Islam lah. Nak jadi apa ni? Muhammad tu betul, kata Khalid ibni Walid. Amru kata memanglah Muhammad tu betul, jom lah. Depa pacu kuda, depa jumpa Nabi di Madinah, satu Masjid Nabawi bertakbir ketika Khalid ibni Walid dan Amru bin Al-As menerima Islam. Kenapa? Sebab dua-dua panglima perang. Oh, jangan. Khalid ni dia, Amru lagilah. Pakar strategi perang. Lalu diceritakan dalam kitab Sakratul Maut bagaimana ketika Saidina Amru bin Al-As, gubernur Mesir di zaman Umar Al-Khattab, dialah pembuka Mesir. Amru bin Al-As dialah yang membuka Mesir. Subhanallah, jasa dia besar. Ketika dia diambang sakratul maut, anak dia bisik kat telinga dia, "Pak, macam mana sekarang? Rasa macam mana?" Waktu dia tengah nazak, dia sempat bercakap, "Wahai anak,
ayah sedang merasakan sekarang seolah-olah seketul batu yang besar sedang menghempap dada ayah, dan ayah sedang bernafas sekarang melalui lubang jarum yang kecil. Allahu Akbar. Yang kata sakratul maut, seperti seketul batu tengah duk empap dada, sesak nafas, dan aku sedang bernafas melalui lubang jarum yang kecil. Maknanya tak cukup oksigen dah, tak cukup. Kita akan rasa perkara itu. Sebab itu dia ajar doa, hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, bagi ringanlah untuk kami waktu kami hadapi sakratul maut. Amin ya rabbal alamin. Kita diajar dengan doa itu, minta ringan sakratul maut. Nak lari tak boleh. Allah sebut dalam surah Qaf, kita akan rasa benda tu. Allah, ingat saat kita nak mati, maka takkan ingat saja. Takkan kita tahu nanti nak mati, apa kita nak buat? Tentulah kita buat persiapan. Kalau ada harta, hamburkan untuk agama Allah, sedekah, wakaf. Dah tua-tua dah pun, umur 80 dah, duit di bank ada 60,000, umur 80, simpanan hari tua bunyi pun tua dah. Hang mati, so anak hang bergaduh pergi ambil duit hang. Kalau anak tu reti, dia tolong kita di alam barzah. Buat anak kita didik dengan didikan yang lari daripada Islam, mampu kita. Dia tukar sport rim tu. Dia boleh habuan dia. Tayar memang dah agak haus dah. Tayar depan tu duk angkat, mak rempit. Kotlah dia nak wakaf hari Jumaat ke, buh kat pak, buh kat mak. Na'udzubillah. Sebab itu guna sebelum nyawa tercabut ni, guna harta, guna kesihatan, guna segala aset yang Allah bagi untuk dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, 5 minit lagi, PKPP, tak boleh lama. Tarikh nombor 3 ayat 15 surah Maryam, wa yauma yub'atsu hayya. Ingat hari kamu akan dibangkitkan Allah. Lama mana kita nak duduk alam barzah, tuan-tuan oi. Imam Syafi'i sudah berada di alam barzah sekarang ni sudah hampir 1300 tahun. Imam Syafi'i. Tak apalah Imam Syafi'i, imam mazhab, lena tidak berehat di alam barzah. Kita mati, waktu mati tu tengah isap okok, sikit punya cerita. TV3 mai ambil gambar korang tu atas kursi korang ni, abuk tu duk ada. Abuk tu duk ada keras tu. Orang cari pasal. Hai, jangan cari pasal. Waktu kena berhenti merokok. Jangan cari pasal. Na'udzubillahi min zalik. Takut kita. Imam Syafi'i 1300 tahun duk alam barzah lah. Berehat, tuan-tuan, berehat. Ramadan khatam Quran, sebulan Ramadan sehari 2 kali. Bulan Ramadan sehari 2 kali khatam. No Ustaz, lagu dia lah, bukan lagu hang. Hang kira ukok lagu hang lena. Hang ukok lagu hang Ramadan lena. Hang tunggu bila? Tunggu lepas asap. Tu dia, asap sudah naik, ayam percik bazar Ramadan. Tu pun.
Lu heran lagu mana tu Ustaz? Lagu dia bukan lagu hang. Pelik apanya? Allahu Akbar. Takut tuan-tuan, takut. Sebab tu prepare elok-elok. Sampai masa tak berganjak dah, walau sesaat, tak didahulukan, tak dikemudiankan, jom jalan. Dan hari kita nak bangkit nanti. Maka saya tutup hari kebangkitan itu dengan ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhurul ulama bersetuju inilah ayat terakhir yang turun ke atas Rasulullah sebelum Nabi wafat. Ayat berapa? 281 Al-Baqarah. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم وفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Itu dia ayat dia. Wattaqu, takutlah kamu, gerunlah kamu, berwaspadalah kamu, yauman, pada suatu hari, turja'una fihi ilallah, kamu akan dirujuk kepada Allah. Saya, tuan-tuan muslimat, Nabi Adam start, Nabi Adam sampai orang terakhir meninggal, semua padang mahsyar. Hari itu kamu akan dirujuk kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian kata Allah, tuwaffa, wafa makna sempurna, tuwaffa makna aku akan sempurnakan ma kasabat, apa yang telah kamu buat, aku akan bagi pahala. Apa yang kamu buat dosa, aku akan hukum. Aku tidak zalim, wa hum la yuzlamun. Penutup ayat, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. 1 sen kamu bagi di jalan Allah, 1 sen tu Allah bayar pahala. Sekecil dosa kamu buat, sekecil itu Allah balas. Kecuali kamu bertaubat dan minta ampun, Allah iris padam buang. Marilah kita menginsafi, dosa kita terlalu banyak. Jangan kita hanya melihat COVID semata-mata virus yang kita tidak nafikan. Siapa boleh nafi ia virus? Nama pun coronavirus 19, short form COVID. Kenapa 19? Kenapa 19? Kerana ia bermula 2019, maka dinamakan COVID-19. Ia virus, corona virus disease, COVID. Betul. Tapi jangan pandang semata-mata virus, pandang sama teguran Allah. Pandang sama diri kita yang perlu muhasabah. Sembang dalam Facebook, rindu masjid waktu PKP, mai buka masjid, muka hang tak nampak. Cabuk betul punya puak-puak. Tulis dalam Facebook, mengalah Imam Syafi'i, tulis rindu ke masjid, masjid rumah Allah. Apakan daya PKP? Kita mesti patuh pada arahan pemerintah. Buka-buka masjid haram, muka dia tak nampak. Muhasabah. Saja-saja Allah nak bagi. Allah maha bijaksana. Kadang-kadang Allah buat tu, dia nak bagi kita sedar. Dia maha berkuasa. Maka di samping kita, SOP, social distance. Siapa yang suka ni? Siapa yang suka semayang pakai topeng? Angkat tangan. Gatai bulu hidung tuan, gatai.
Bismillah ya, mula misai dengan janggut pula kita boleh naik atas. Kan janggut macam dia naik atas, dia masuk lubang hidung, dia sudah karen dengan bulu hidung. Janggut positif, bulu hidung negatif, charge, engage. Kata mula. Siapa yang suka? Siapa yang suka semayang 1 meter each part, distance kita 1 meter? Siapa suka? Sampai ada yang perli. Ini sunnah WHO. Depa abak ni sejadah ni, jarak ni sunnah PBB. Sepak pun orang baru tahu. Banyak cakap. Menteri mesyuarat dah, ulama mesyuarat, ikut sudahlah. Oh, ini sunnah PBB, ini perancangan Yahudi nak menghancurkan saf kita. Menjadi menteri tengok. Dengan Datuk Seri Dr. Zulkifli kena COVID, punya kesian kita. Alhamdulillah, kemarin dah discharge, sembuh dah. Alhamdulillah, syukur pada sembuh dah ulama kita. Di samping kita patuh SOP, norma baru, kadang-kadang dah 500 meter berjalan dah pergi market. Allah, ingat kot tinggal wallet, tinggal topeng. Aduh, saya banyak kali kena reverse gear pula, sagi 1000, muka kita mahal 1000. Kona pula, buka pula kereta, boh pula topeng, terlupa. Memang kita tak biasa, tapi kena biasa kan. Di samping tu kita kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang bagi penyakit, Allah yang hantar musibah, Allah boleh tarik. Jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah. Basuh tangan kerap, sila. Physical distance 1 meter, sila amalkan. Bawa sejadah, saya pun bawa sejadah, semua kita bawa sejadah, sila. Jangan lupa Allah. Minta dengan Allah. Allah boleh bagi, Allah bagi, Allah boleh ambil. InsyaAllah. Walaupun kes banyak di Malaysia, 500, 600. Cuma kadang-kadang ada spot-spot macam Kedah, penjara saja. Cuma Selangor agak mengamuk sikit hari ni. Tu yang Selangor kena PKPB bersyarat 2 minggu. Selangor, KL, wilayah. Apa boleh buat, kita kena patuh pada arahan pemerintah ulil amri kita. Selagi tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, wajib rakyat taat. Muslimin dan muslimat, semoga ada manfaat. Hampir sejam kita bahas berhubung dengan ayat 15 daripada surah Maryam, yang saya kembangkan perbahasan dengan Nabi Zakaria, kerana tak boleh pisah Yahya dengan Zakaria alaihimassalam. Dan pada ayat 15 itu, walaupun ayat itu cerita Nabi Yahya, tetapi ulama tafsir bahas itulah 3 tarikh yang kita mesti ingat. Pertama, yauma wulida, hari kita lahir, hari dilahirkan. Kita terima amanah Allah, kita jadi khalifah. Yang kedua, yamut, hari mati. Kita akan mati, bila tak tahu, tapi pasti akan mati. Dan yang ketiga, yab'ath, hari kita akan bangkit, bertemu Allah, menghadap Allah. Yauma tublas sarair, hari Allah akan korek segala rahsia. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian aku akan tanya, kamu akan ditanya akan segala nikmat yang aku dah bagi. Semoga saya, tuan-tuan muslimat, menjadi generasi manusia yang tahu menggunakan nikmat ke arah kebaikan insya-Allah, dan tidak menyalahgunakan nikmat yang Allah beri untuk kita mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma asrif anna hadzal bala wal waba ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.